السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadis nombor 398. Hadis nombor 398. Masih lagi di bawah tajuk besarnya Kitab Shalat, kitab berkenaan dengan sembahyang. Pada malam ini tajuk kecil yang ke-190. Tajuk kecil 190 bawahnya. Keutamaan membaca Al-Quran dalam solat. Baca Al-Quran dalam solat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha خلفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خلفات عظام سمان. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Abi Hurairah adalah seorang sahabat yang terkenal, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dan beliau ini dikenali dengan gelaran yang diberi oleh Nabi, yaitu Abi Hurairah. Sehingga menjadi khilaf nama sebenar Abi Hurairah ini. Kata Syekh Ibn Allan rahimahullahu ta'ala anhu, salah seorang ulama hadis daripada Palestin tahun 1000 Hijrah, dia kata khilaf di kalangan ulama sehingga melebihi daripada 36 pendapat. Hebat ni, masyhurnya nama dia. Sehingga nama dia sebenarnya khilaf di kalangan ulama lebih daripada 36 pendapat. Tetapi yang masyhurnya ialah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu. Nama dia sebelum Islam Abdul Syam, hamba matahari. Kauliran membininya si Nabi tukar kepada Abdul Rahman, ayah dia Abu Sakhrin. Sentiasa mendampingi Nabi di dalam musafir dan mukim, sehingga dia antara yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sebab beliau banyak riwayat hadis ini, sekejap-sekejap kita jumpa Abi Hurairah, sekejap-sekejap kita jumpa Abi Hurairah. Antara lainnya kerana di penghujung usia dia menghabiskan masa untuk menyebarkan ilmu Allah, Quran dan hadis. Duduk di Al-Madinatul Munawwarah, tempat yang menjadi tumpuan pusat ilmu di zaman para sahabat selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat awalnya dilantik oleh zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi gubernur di Bahrain. Negara Bahrain hari ini tu, Abi Hurairah ni pun nak menjadi gubernur di situ. Selepas daripada itu, dia minta izin dengan Sayyidina Umar untuk berhenti dan balik ke Madinah dan mengajar di Madinah pada masa sehingga wafat. Sebab itulah di antara sebabnya banyak adik-adik datang daripada beliau. Orang lain dia banyak jadi gubernur, jadi itu, jadi sibuk dengan pengurusan umat Islam. Jadi Abi Hurairah ni dia penghujungnya dia balik di zaman Sayyidina Umar lagi, dia sudah balik ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Masa dia jadi gubernur di Bahrain ini,
gaji dia tak ambil. Gaji gubernur yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar jumlah sekian-sekian dia tak ambil. Ini antara sahabat di zaman Nabi SAW. Kalau dia nak belanja lah ke mana ni? Belanja dia cari kayu api dalam hutan buat dijual pasar. Kerana dia mendengar sabda Nabi SAW, antara harta yang baik itu adalah yang kita cari sendiri, ikat pokok kayu, dijual pasar, kita makan. Dia amal benda. Pernah satu hari, walaupun dia gubernur, hari ni tak baca lah. Dia tengah bawa kayu api tengah jalan tu, ada orang marah dia, "Hei, orang tu ke tepi sikit, aku nak lalu ni." Main bawa kayu api ke tepi dia, walaupun dia gubernur. Begitulah sahabat yang nama Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis pada kita pada hari ini. Beliau menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apakah salah seorang daripada kamu ketika pulang kepada keluarganya senang? Adakah senang seseorang itu apabila dia pulang ke rumah?" Senang maksud sini suka lah. Adakah seseorang itu suka apabila dia pulang kepada keluarganya jika dia mendapati di rumahnya ada 3 ekor unta yang bunting, yang sedang mengandung, sedang bunting, yang besar-besar dan gemuk-gemuk. Dalam besar, gemuk pula, bunting pula. Suka tak? Lembu mana kalau ada orang gemuk, boleh saja pula 3 ekor lagi. Maksudnya begitulah, tak ada tiba-tiba ada orang pergi ke lagu mana tu, 3 ekor unta yang sedang bunting, yang besar-besar pula, yang gemuk-gemuk pula, yang zamin simanin, yang besar, yang gemuk pula, yang bunting pula. Mana 2 ekor dan bunting itu dalamnya. Lalu kami menjawab, Nabi kata sukalah kalau seseorang tu dia balik rumah dia, tiba-tiba ada 3 ekor unta yang sedang mengandung dah kena warna, gemuk-gemuk dah ke, besar-besar dah ke pula. Suka ke tak suka? Orang ni 3 ekor. Suka tak? Suka. Lalu kami menjawab, ya wahai Rasulullah, suka. Baginda SAW bersabda 3 ayat. Nabi kata salasu ayatin, 3 ayat, yaqra'u bihinna, yang mana seorang itu dia membaca di dalam solatnya adalah lebih baik daripada 3 ekor unta bunting yang besar-besar dan gemuk-gemuk belaka di kepolisinya. Lebih baik dengan dia baca 3 ayat Quran di dalam sembahyang. Allahu Akbar. Tapi benda ni tak nampak lah. Tak nampak. Kelebihan ini kita akan dapat lihat apabila kita bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau 3 ayat kita baca dalam solat kita, kata Nabi SAW, lebih baik daripada kita balik ke rumah kita, tiba-tiba ada orang beri 3 ekor unta yang sedang bunting, yang gemuk metong, besar pula. Lebih baik lagi bayarkan 3 ayat dia baca. Qul Allah apa ayat? Bila 3 ayat inna a'tayna. Inna a'tayna, 3 ayat pendek. Kita baca ayat tu pun 3 ayat, lebih baik lagi daripada kita. Lebih baik banyak mana? Wallahu ta'ala. Ini hanyalah perbandingan saja, bukan apa yang sekadar itu je. Tak. Khairun ini dia panggil dalam bahasa Arab isim tafdil. Tak tahulah bandingan seumpama mana,
Cuma kalau boleh macam tu manusia tak akan suka dah. Tiga ekor unta, buting pula, besar pula, lemak metong pula. Cara dia berapa sekali ni nak besar? Masuk ke batang apa? Nampak? Hanya buat awal. Kan ada Ribu. dia buat awal. Awal. 25 je oh. Ribu besar, belah-belah ribu seekor. Tu baru cara ni unta suami ni. Unta masa saya duduk di negeri Arab dulu tahun 90-an, tahun 96. Ni tahun masuk 2023. 2023 tahun. 23 campur 4 tahun, 27 tahun yang lalu. Seekor unta tu biasa lah biasa, seekor unta yang biasa je, yang bukan besar lah. Maknanya harga dia masa tu sekitar $2,500 USD. Duit dia kalau itu dengan dolar US masa itu $2,500 US. Itu 30 tahun yang lalu. Bila ni mahal lagi. Thailand berapa ribu masa tu? Tak mana-mana dah. 30 tahun yang lalu. Hari ni kalau tetap RM4 lah $1. Kalau $2,500 10,000 lah, 10,000 sekor. $1,000 RM4,000, $2,000 $8,000, 500 lagi tu $2,000, $10,000 Malaysia. Tu masa tu. Masa tu mungkin sekarang ni sekali ganda dah naik. Katakanlah 10,000 sekor, 3 ekor 30,000. Nabi kata khairun, lebih baik daripada itu lagi, dengan kita baca 3 ayat dalam semayang. Di akhir tak ada. Lah ni kalau boleh macam tu, dah berhenti semayang haji. Dah. Ni baru 3 ayat. Allahu Akbar. Besarnya kelebihan Al-Quran yang kita baca dalam solat, bahkan di luar solat. Tetapi para ulama menyatakan bahawa Quran ini yang paling afdalnya ialah kita baca dalam solat, dalam sembahyang. Sembahyang fardu baik, sembahyang sunat baik, dalam sembahyang lebih baik. Maka mengaji Quran, mengaji dalam solat lah, itulah yang terbaik. Kita tak ingat, tak hafal Quran, tengok Quran dalam sembahyang, boleh pegang Al-Quran. Setiap kali dah saya sebut. Kita baca Quran masa mana lah di rumah? Sembahyang masa tu. Kita kalau tak ada kuliah, kita balik lepas maghrib di rumah, kita baca Quran. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat, kalau tak sembahyang sunat lagi di rumah surah, sembahyang sunat ba'diyah maghrib, boleh buat di rumah. Sembahyang sunat awabin antara maghrib dan isyak, boleh. Sembahyang sunat sahaja mutlak, boleh juga. Mengaji Quran pagi lepas balik sembahyang subuh, minum air begitu gini. Mengaji Quran pukul 8. Sembahyang baca dalam sembahyang sunat duha. Allahu Akbar, saya sembahyang sunat duha 2 rakaat, ambil Quran baca. Dan sembahyang sunat ini saya sebut sekali dah, boleh kita sembahyang sambil duduk. Nak diri pegang Quran lengok, sembahyang duduk atas sofa. Atas sofa di rumah kita ada kiblat. Ambil Quran solat tu, cek mati surat tu. Takbir duduk macam ada apa saya sunat ada apa. Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca dia ambil Quran tadi itu baca. Mana yang kita nak baca, yang kita tak ada. Wassalamualaikum muka, letak Quran, rakaat, Allahu Akbar, rakaat sikit je. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar, sujud. Insya-Allah je. Tak
sampai rapat bawah ni. Tak semesti yang begitu. Allahu Akbar bifili, Allahu Akbar sujudlah, Allahu Akbar amri baca Fatihah. Baca Fatihah ambil Quran baca Quran. Sudah termasuk dalam arti kata kita membaca Al-Quran di dalam solat. Yang Nabi sebut dalam hadis yang kita baca pada malam ini, mana kalau satu ayat tu lebih baik daripada kalau takdir boleh seekor unta yang sedang mengandung, yang beranak dah, gemuk pula, besar pula saiznya. Unta pun ada buat dia macam ni. Terpati dari kita lembu dah. Mana besar ni kena unta merah pula. Unta merah pula tak ada salah lagi mahal. Dah mengandung lagi tu orang tepoh dah anak. Kalau anak masa guna anak unta merah dia tadi. Ya Nabi SAW pun dapat unta ni hadiah daripada Raja Mesir. Hadiah zaman dulu. Zaman ni kereta dah. Kereta unta semua zaman tu unta jelah unta yang paling besar sikit unta. Lepas tu orang hamba unta zaman emas taklah banyak zaman tu unta dengan orang lah kalau ada hamba ramai ajalah orang tu. Sebab itulah Nabi SAW buat perbandingan dengan unta. Mana satu ayat tu kita baca dalam sembahyang ni lebih baik daripada kita dapat seekor unta. Allah. Unta yang nilai tadi kita katakan letak 10,000 lah. 10,000 tu sama lembu bak kita 2,000 seekor. Lain ni cara boleh pun belah-belah ribu dah. Lembu satu sampai 20,000 dah kita pun Aku unta ni pun dah. Kalau unta merah tadi lagi lama. Pernah saya sebut bahawa seorang raja, putera raja Emiria Arab Satu itulah, dia pernah beli daripada orang Badui unta merah dengan harga $1 US. Seekor unta bernilai dengan $1 US, 4 juta lebih itu. Dia beli unta merah lah. Jadi begitulah gambaran yang Nabi nak sebutnya tentang kelebihan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih daripada itu. Ini perbandingan saja. Tapi Tuhan akan beri lebih daripada itu lagi. Semayang tu tak tahu dah lagu mana. Kita baca hadis sebelum daripada ini, fadilah semayang sunat subuh khairun minad dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rakaat ayat dalam muka yang dibaca ni. Kalau tak baca macam dia orang saja pun ayat 7 ayat dari situ. Dah 2 rakaat 14 ayat 14 ekor tu baca surah pula. Begitulah kelebihan sembahyang. Okay, kita cuba tengok hadis yang seterusnya, iaitu hadis 399. An Abi Wa'il radhiyallahu anhu qala. Hadis ini panjang dibaca bila akhir hadis kita terjemahan dia. Dari Abu Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata pada suatu pagi setelah solat subuh, kami pergi ke rumah Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Kami ucapkan salam di pintunya, lalu dia mengizinkan kami untuk masuk. Lalu kami berhenti sejenak di depan pintu rumah dia, rumah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang terkenal. Kemudian keluarlah seorang hamba perempuan dan mengatakan, mengapa engkau tidak masuk? Kenapa kamu tak masuk dan diizinkan masuk? Tuan rumah suruh masuklah.
beri salam, suruh masuk. Tak masuk, diri begitu. Maka kami pun masuk. Lepas hamba dia mari suruh masuk, maka kami pun masuk. Dan ketika itu Abdullah ibn Mas'ud sedang duduk sambil bertasbih dan berkata, lalu dia berkata, mengapa kamu tidak segera masuk padahal sudah dipersilakan untuk masuk? Suruh masuklah. Mungkin yang suruh masuk ni hamba. Lama dulu ni ada hamba. Islam mengiktiraf hamba. Berlalu masa hamba ni tak ada. Boleh jadi akan datang pada pula, tidak tahu kan. Manusia buat sistem faham-faham pula. Hamba ni kalau perempuan boleh kita guna. Sebab itu ada ahli sejarah yang menyatakan bahawa dalam sejarah Melaka dulu yang kita baca, dia raja-raja ni dia ada gundik. Ramah gundik dia beratuk puan. Jadi raja ni bersama dengan gundik-gundik ni. Jadi adakah raja-raja ni berzina? Raja ni raja Islam. Jadi ada yang menyatakan bahawa boleh jadi wanita-wanita dan budaya istana ni adalah hamba. Hamba. Sebab masa tu banyak peperangan dengan siang, peperangan dengan Majapahit. Apabila musuh yang kalau tu ditawan, dijadikan hamba untuk buat kerja. Lelaki baik, tuan baik. Kalau tuan ni boleh digunakan macam isteri juga lah. Itu jimat dan seumpamanya. Boleh jadi dia adalah hamba. Zaman Nabi ni ada hamba-hambanya. Maksud itu. Kemudian apabila dia suruh masuk, mereka tak masuk. Lalu hamba dia mempersilakan untuk masuk lagi. Lalu kami menjawab, tidak. Bukan kerana tak mau masuk. Kami hanya khawatir kalau sebahagian keluarga ini masih hidup. Yang dimana pun ganggu. Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah kamu mengira keluarga di rumah ini terlambat bangun? Tak bangun lagi ke? Keluarga kami kamu mengira tak bangun lagi ke? Kemudian Abdullah bin Mas'ud menemui kami. Setelah kami masuk, dia menemui kami sambil bertasbih. Sambil Abdullah bin Mas'ud masih lagi bertasbih, sehingga dia mengira bahawa matahari sudah terbit. Lalu dia berkata kepada hamba perempuannya, hai Jariyah, wahai hamba perempuan. Jariyah ni wahai hamba perempuan. Dia panggil Jariyah dalam bahasa Arab. Lihatlah, apakah matahari sudah terbit? Maka hamba perempuan itu melihat keluar, ternyata matahari belum terbit. Lalu Abdullah bin Mas'ud menemui kami sambil bertasbih lagi, sehingga ketika dia telah memperkirakan matahari sudah naik, lalu dia berkata kepada hamba perempuannya, hai Jariyah, lihatlah, apakah matahari sudah terbit? Hamba perempuan itu melihat keluar, ternyata matahari sudah terbit. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memanjangkan umur kami hingga ke hari ini. Alhamdulillah, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah panjang kita sehingga masuk ke hari yang seterusnya. Abdullah bin Mas'ud kemudian melanjutkan lagi pujiannya kepada Allah. Dan aku mengira dia berkata, tidak membinasakan kami kerana dosa-dosa kami. Itu antara ucapan-ucapan dia dan zikir-zikir. Abu Wa'il berkata, ada seorang lelaki mengatakan. Lalu selepas itu bawa Abdullah bin Mas'ud bercakap-cakap dengan kawan sebab zikir-zikir. Lalu tiba-tiba Abu Wa'il perawi hari ini mengatakan bahawa ada seorang lelaki mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud,
malam tadi aku membaca dalam solat semua surah yang pendek-pendek ayatnya. Malam tadi aku baca dalam sembahyang, baca semua surah-surah yang pendek, yaitu surah-surah Al-Mufassal. Faqara'tu Al-Mufassal, kullah, baca semua sekali surah-surah yang pendek. Surah-surah yang pendek dalam riwayat kita ni disebut dengan 18 minal mufassal, 18 surah. Setengah riwayat dengan 20 surah. Jadi ada orang lelaki ni dia baca di waktu malam ayat Quran, surah-surah Al-Mufassal, dia baca habis. Pendek-pendek. Surah-surah yang ke belakang, surah Tuha, surah Al-Muzammil, masuk lagi tu, surah-surah yang pendek dibaca habis. Lalu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, orang itu membaca Al-Quran dengan cepat, seperti cepatnya membaca syair. Kalau baca banyak itu baca cepatlah, baca cepat dulu. Surah pendek-pendek dulu, Artinya Al-Quran ini lebih baik, kata para ulama, kita baca dengan murattal, dengan perlahan, dengan tartil, kita baca yang perlahan-lahan, dengan ditadaburkan makna-maknanya. Tidakkah kamu pernah mendengar surah-surah Al-Quran yang pahala membacanya sebanding dengan membaca Al-Quran seluruhnya? Ada ayat-ayat yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Walaupun surah pendek pun apa kelebihan dia besar. Qul huwallahu ahad, mana kelebihan dia? Qul huwallahu yang pendek tu 2 baris tu pun Nabi kata 1/3 Al-Quran. Kita baca 3 kali baca 1 Quran dah. Sungguh aku, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku hafal surah-surah Al-Quran yang sering dibaca di dalam salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 18 surah Al-Mufassal yang ayat-ayatnya pendek, dan 2 surah, iaitu surah Ali Imran dan Hamim. Surah yang bermula dengan Hamim. Surah-surah yang pendek pun aku hafal daripada Nabi SAW. Hasil aku dengar Nabi SAW baca di dalam sembahyang. Artinya hadis yang kita baca ni nak menunjukkan bahawa Nabi membaca di dalam hujung dia, Nabi membaca Al-Quran di dalam solat, termasuk surah-surah yang pendek pun Nabi baca. Surah yang panjang pun ada Nabi baca. Artinya 30 juzuk Al-Quran tu Nabi baca belaka. Ini hanya untuk menceritakan bahawa ayat-ayat Al-Quran ini dibaca oleh Nabi di dalam solat. Sebagaimana yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, dia pernah menghafal surah-surah dari Al-Quran ini hasil daripada dia dengar Nabi SAW baca dalam solat, termasuk 18 surah di kalangan surah-surah yang pendek di penghujung Al-Quran. Dalam riwayat yang lain 20 surah Al-Mufassal yang dihafal oleh Abdullah bin Mas'ud diambil daripada Nabi ketika baca dalam solat. Cuba tengok tajuk yang seterusnya, iaitu solat-solat di malam di bulan Ramadan. Hadis yang ke-400 pada malam.
Mandi ni Pak ni kalau ingat lah tu. Daripada 400 yang kita sudah dengar ni, berapa agak aku ingat. Apa berapa? Ada 10? Bagus. Okey dia ke 400 dah ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil layl fa shalla fil masjid fa shalla rijalun bi salatihi ila akhir hadis ini banyak. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah malam pada bulan Ramadan. Pernah satu hari Nabi keluar di tengah malam dalam bulan Ramadan, lalu solat di masjid. Maka orang ramai turut solat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Paginya, di waktu pagi orang-orang pun membicarakan hal itu. Kami tadi waktu malam, pagi semayang dengan Nabi. Cakap tu pasal orang yang cepat. Nabi ada keluar semayang bersama dengan kami. Maka orang ramai berkumpul di masjid. Lebih banyak malam besok orang ramai di masjid. Kemudian Rasulullah SAW keluar di masjid pada malam yang kedua. Lalu mereka solat bersama Rasulullah SAW. Esok paginya orang-orang menuturkan hal itu sehingga pada malam yang ketiga banyak sekali orang-orang yang datang ke masjid. Malam yang ketiga orang. Kemudian mereka solat bersama dengan baginda malam yang ketiga. Ketika tiba malam yang keempat, orang tidak tertampung di masjid kerana sangat ramai. Tak muat masjid malam yang keempat. Tubik nak semayang dengan Nabi di bulan Ramadan. Namun Rasulullah SAW tidak keluar. Sampai ada beberapa orang mulai berseru as-salat, as-salat. So Nabi dengarlah dalam semayang. Tapi Nabi tak tuli kot. Namun Rasulullah SAW masih saja tidak keluar kepada mereka. Dan baginda baru keluar untuk solat subuh. Sehingga subuh baru Nabi tuli. Setelah solat subuh, baginda menghadap kepada para jamaah, paling berjamaah, lalu mengucapkan syahadat dan kemudian bersabda, puji Tuhan. Kemudian Nabi bersabda, aku tahu apa yang kalian lakukan malam tadi. Tubik ramai semayang bersama dengan Nabi, nak dengar bacaan Quran Nabi. Tetapi aku khawatir, kata Nabi, kalau solat di bulan Ramadan itu akan diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Solat malam tadi itu takut diwajibkan oleh Allah. Sebab itu aku tak keluar. Takut ia diwajibkan oleh Allah. Ia sunat, semayang malam ni sunat. Ramah tu ini takut Allah mewajibkan, kata Nabi. Sebab itu aku tak keluar, aku takut. Yang akhirnya, kalau yang akhirnya kalian tidak mampu melaksanakan. Bila Allah wajib, kena laksanalah. Takut kalian tak mampu. Peringkat sahabat mampu, takut peringkat kita pula tak mampu. Umat tu semayang malam, bulan Ramadan setiap malam, terawih pun ada yang tak datang teruk pun ada, celan-celu, main meeting, tak mari, ramai yang tak datang. Kalau wajib bagaimana? Maka kamu tak akan mampu, kata Nabi. Menurut riwayat yang lain, hal itu terjadi di bulan Ramadan. Sebab itu dalam kurungan atas tadi disebut di bulan Ramadan. Ada yang ketiga yang kita baca ini juga masih berkenaan dengan sembahyang, iaitu Nabi SAW pernah keluar di waktu malam
semayang dengan sahabat Nabi SAW. Dan malam yang keempat Nabi tak tuhid, malam yang ketiga Nabi tuhid lagi, sehingga penuh masjid. Penuh masjid Nabawi. Nabi tak keluar ni bukan makna tak boleh. Nabi takut semayang sunat di bulan Ramadan di waktu malam ni, yang kita panggil hari ini dengan nama semayang tarawih, takut jadi wajib. Yang akhirnya kamu tak mampu nak menunaikan, kata Nabi SAW. Berdasarkan kepada hadis ini, maka semayang malam di dalam bulan Ramadan boleh kita buat secara berjamaah. Sabit dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahawa Nabi semayang berjamaah malam di bulan Ramadan. Selepas daripada Isyak boleh selalu dah. Dan itu sebab kita buat Isyak tu ngomong selalu. Kalau ni Nabi keluar ni Zaifil Lail, tengah malam, pukul 3 pagi lah. Jadi di zaman Nabi SAW dapat Isyak balik belaka dah. Tak ada pegawai lagi. Zaman Abu Bakar, zaman Umar pun begitu. Zaman Umar pun dia keluar pula, dia tengok ada orang semayang berselerak di masjid, Pak main sejalan. Umar kata, mari pula tengok. Lalu saya Umar kata, alangkah baiknya kalau disatukan semayang berjamaah. Lalu dilantik Ubay bin Ka'ab menjadi imam dan disuruh dibuat 20 rakaat. Sebab itulah sebanyak masjid buat 20 ini mengikut sunnah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tak salah. Nabi pun sebut, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, termasuk Umar bin Al-Khattab. Boleh tak jadi halangan. Orang nak buat 8 pun boleh, berdasar pada hadis-hadis yang kita baca sebelum ni. Nabi semayang malam 8. Nabi semayang malam 11 pun ada, 13 pun ada, yang telah kita baca tadi. Kalau orang nak buat macam itu pun tidak menjadi halangan. Yang masyhurnya 8. Seluruh dunia banyak buat 8, ada yang buat 20. Kita bersifat terbuka, tepat nak buat 20, sila. Bincang syarat dengan kuasa nak buat 20, buat. Nak buat 8, buat. Yang tak sedar tak buat. Dah putus tak mau buat, lepas Isya tak mau buat, naik ikut sunnah Nabi nak main pukul 3 malam. Lagi aku tinggal tu imamnya. Orang-orang Syiah sampai hari ini, orang Syiah, saya pernah pergi masjid tu, tengok orang ni semayang mana terawih. Antara tempat saya pergi itu Masjid Sayyidah Zainab, masjid yang besar di Syria, orang Syiah itu. Dalam tu ada cici Rasulullah SAW nama Zainab. Ramai lah itu orang-orang tu. Jadi lepas Isyak dia orang balik Habib. Jauh tempat tu, dari tempat buka dulu saya pergi. Sampai sana tu dia orang sudah keluar dah sebalik Isyak. Tak ada terawih. Kalau sudah main Isyak, mereka keluar. Lepas tu saya masuk dalam masjid, tengok begini. Oh, rupanya dia buat qiyamul lail malam. Paisa balik dulu. Qiyamul lail, dia panggil qiyamul lail, dia tak panggil tarawih. Malam pertama ayatullah dipimpin pukul berapa, kemudian ada tazkirah, ada begini lah. Ayatullah, malam yang kedua ayatullah yang kedua. Malam yang pukul 3 pagi paisa balik dulu. Kerana dia kata inilah sunnah Rasulullah SAW buat malam, buat malam. Buah-buah ni bukan sunnah ya. Kalau ada satu sudut macam dia. Walau bagaimanapun boleh kita buat awal ni macam tadilah, kerana meraihkan kalau buat malam pukul 3 pagi ni mungkin kita tu imam tu bila artinya boleh buat bila yang rakaat ini pula yang Nabi keluar ni, hadis ni ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam Sunan ada, Sahih Nabi ada keluar malam di bulan Ramadan. Banyak
Tetapi bilangan rakaat yang Nabi buat dengan para sahabat ni di bulan Ramadan ni, di tengah malam ni, tidak ada suatu riwayat yang sahih. Ada riwayat 8 rakaat, ada riwayat 20 rakaat, tetapi semua riwayat ini dhaif lah ke, lemah lah ke, tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Pak 20 tadi sandaran hukum yang kuatnya iaitu perintah daripada Sayyidina Umar bin Khattab di zaman pemerintahannya di surat 20. Yang 8 ini berdasarkan hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain. Antara solat malam Nabi itu Nabi buat 8 rakaat. Orang tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, hari ini telah baca dulu. Bagaimana sebut rakaat sembahyang malam Nabi di bulan Ramadan? Aisyah kata sama je. Bulan Ramadan ke, bulan tak Ramadan ke, Nabi buat 8. 3 witir, 11 kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ulama-ulama hadis cenderung mengatakan bahawa sembahyang malam Nabi SAW, sembahyang malam Nabi itu adalah sembahyang tarawih. Bahasa hari ini sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ini tak ada istilah ini di zaman Nabi dan zaman para sahabat. Namun ini diberi kediam oleh para ulama di kemudian. Maka nak cari perkataan tarawih dalam hari-hari ini memang tidak ada. Istilah ini belum ada lagi di zaman Nabi SAW. Maka sembahyang malam Nabi itulah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni mana sembahyang rehat-rehat. Nabi sembahyang 4 rakaat dia rehat, 4 rakaat dia rehat. Begitulah juga yang dibuat oleh para sahabat dan para tabi'in. Kemudian dinamakan sembahyang itu sembahyang tarawih. Orang di Mekah lepas 4 rakaat dia tawaf. Habis tawaf 7 keliling dia sembahyang pula 4 rakaat. Begitulah tu. Dan akhirnya sembahyang itu dinamakan sembahyang tarawih. Para ulama menyatakan, jumhur ulama bahawa tidak ada hak bilangan. Nak buat 2 ya, nak buat 4 ya, nak buat 8 ya, nak buat lebih lagi ya, nak buat 20 ya, nak buat 30 ya, nak buat 40 ya. Sekadar yang kita mampu, terpulanglah. Tidak ada hak bilangan sembahyang sunat tarawih ini. Wallahu ta'ala anhu